Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Hari ini kita akan belajar tajuk persamaan linear serentak dengan menggunakan ladybug. Tetapi pelajar kita menghadapi masalah. Kita tidak tahu macam mana tukarkan soalan penyelesaian masalah kepada persamaan linear serentak. Seterusnya, selesaikan untuk dapatkan jawapan pemboleh ubah. Video ini akan menerangkan pembentukan persamaan linear serentak dari soalan penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik bug. Penggunaan teknik kalkulator untuk mencari nilai pemboleh ubahnya. Kita mulakan dengan ladybug. Mengapa cikgu nak gunakan ladybug? Dekat sini kita tengok ladybug kita ada kepala, ada sayapnya dan badannya. Kita gunakan sepasang sayapnya untuk kita isikan maklumat bagi pemboleh ubah. Badannya untuk kita isikan nilai tambah tolak sama dengan. Manakala kepalanya untuk kita isikan nilai jumlah dan jumlah ataupun beza. Dalam tajuk ini, kita boleh gunakan kaedah kalkulator untuk kita semak jawapan. Dekat sini, cikgu tunjukkan dua jenis kalkulator. Yang dekat sebelah kiri adalah kalkulator jenis MS. Kalkulator yang dekat sebelah kanan adalah kalkulator jenis ES. Kita mula dengan kalkulator jenis MS dulu. Kita akan gunakan mod tekan 3 kali, pergi ke equations. Kita pilih 1 supaya kita boleh pergi ke fungsi equation. Seterusnya, tekan unknown, kita pilih 2. Mengapa kita pilih 2? Sebab untuk soalan ini, kita ada 2 pemboleh ubah. Seterusnya, kita akan key in-kan nilai A1, B1, C1 dan A2, B2, C2. Maklumat A1 hingga C2 ini datang dari mana? Datang dari persamaan linear serentaknya. Seterusnya, kita boleh carikan nilai S dan Y. Bagi kalkulator jenis ES, dia hanya 3 langkah yang depan sana dia berbeza sikit. Kalau dia kalkulator jenis ES, dia tekan mod, pilih equation, tekan nombor 5. Seterusnya, kita pilih bentuk AS tambah BS sama dengan C. Seterusnya kita key in-kan nilai A, B, C bagi 2 baris. Akhirnya dapatkan nilai S dan Y juga. Tanpa melengahkan masa, kita mula dengan perbincangan kita dengan menggunakan soalan ini. Pada akhir semester yang lepas, pelajar pertanian di sebuah KV telah menjual S ekor lembu dan Y ekor kambing. Jumlah jualan lembu dan kambing ialah 15 ekor. Harga seekor lembu dan kambing masing-masing ialah 3.500 dan 800 ringgit. Jumlah hasil jualan yang diperolehi ialah 22.800. Hitungkan nilai S dan nilai Y. Langkah pertama, kita akan highlightkan apakah kehendak soalan. Dekat sini, kehendak soalan adalah hitungkan nilai X dan Y. Jadi soalan ini minta kita carikan nilai S dan Y. Langkah kedua, mari kita bulatkan nombor dan pemboleh ubahnya. Jadi nombor yang ada dekat sini, kita ada 22.800, 3.500, 800 dan 15 ekor. Pemboleh ubah yang ada kaitan dengan soalan ini adalah S dan Y. Sekarang kita alih ke ladybug yang dekat sebelah kiri sini. Dekat sini, ladybug kita masih ingat kan sepasang sayapnya kita isikan pemboleh ubah. Jadi S dan Y kita isi. Seterusnya, nilai. Kita mula dengan nilai yang pertama, 15. 15 tentang jumlah ekor. Jadi artinya hubungan S dan Y ini, kalau kita gunakan perkataan jumlah, artinya kita perlu letak tanda tambah.
Jadi jumlahnya 15 ekor. Jadi jumlahnya kita tulis dekat kepala dia. Jadi kepalanya kita isikan nilai 15. Kita teruskan kepada nombor yang seterusnya. 3.500. 3.500 ini untuk lembu. Jadi lembu dia perlu pasang dengan pemboleh ubah X. Jadi kita tulis bersama dengan pemboleh ubah X. Seterusnya 800 bersama dengan pemboleh ubah Y. Seterusnya 22.800 ini untuk jumlah. Jadi jumlah ini kita tulis dekat kepala dia. Operasi dekat tengah-tengah sini adalah positif. Setelah kita sudah lengkapkan lipat, maka kita boleh bentukkan dua persamaan linear. Persamaan linear yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 15. Persamaan linear yang kedua adalah 3.500X tambah 800Y sama dengan 22.800. Sekarang kita semak. Sekiranya kita mau selesaikan persamaan linear serentak ini, yang pertama, kita perlu pastikan salah satu pemboleh ubah yang berkalinya adalah nilainya adalah sama. Sekiranya kita mau gunakan operasi tambah, kita juga perlu pastikan operasi berkalinya perlu berlawanan. Jadi, kita ambil persamaan pertama, kita kali dengan 3.500. Jadi hasilnya negatif 3.500X tolak 3.500Y tolak 52.500. Ini adalah jadikan persamaan yang baru. Sekarang persamaan yang kedua tolak persamaan yang setelah kita sudah berkalinya berlainan tanda, kita akan gunakan 2 tambah 3. Kalau dia operasi dia sama, misalnya nilai atas ini positif, bawah sini pun positif. Jadi sekiranya operasi dia dekat sini dia adalah sama, tanda dia sama, kita perlu gunakan tolak. Jadi cikgu lebih prefer buat operasi tambah berbandingkan dengan tolak. Jadi cikgu sengaja jadikan berkali dia berlainan tanda, barulah kita boleh gunakan hasil tambah. Jadi kita tambahkan, kita dapati 800 tambah dengan negatif 3.500. Kedua-dua tanda ini mana satu lebih banyak? Negatif lebih banyak. Jadi hasilnya adalah negatif. Jadi tanda berbeza, kita gunakan nombor besar tolak nombor kecil. 3.500 tolak dengan 800 jadi 2.700. Y. Sebelah sini negatif ada 52.500. Positif baru ada 22.800. Jadi negatif lebih besar. Jadi tolak, hasil tolaknya adalah 29.700. Sekarang negatif 2.700Y sama dengan negatif 29.700. Kita nak selesaikan, kita teruskan dengan tanda bahagi. Bahagi dengan berkalinya. Berkalinya dekat sini adalah negatif 2.700. Jadi bahagi dengan negatif 2.700 bagi kedua-dua belah. Jawaban Y sama dengan 11. Sekarang kita gantikan nilai Y sama dengan 11 dalam persamaan yang pertama. Cikgu sengaja pilih persamaan pertama sebab persamaannya lebih ringkas. Jadi kita gantikan Y sama dengan 11. Jadi X tambah dengan 11 sama dengan 15. Jadi X sama dengan 15 tolak 11. Jawaban X sama dengan 4. Jadi kehendak soalan minta carikan nilai X dan Y. Jadi nilai X 4, nilai Y 11. Kita boleh semak gunakan kalkulator. Jadi dekat sini kita masih gunakan contoh tadi. Persamaan X tambah Y sama dengan 15 untuk persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama ini kita tahu nilai A-nya datang dari berkali X. Jadi berkali X yang pertama adalah 1. B datang dari berkali Y. C
adalah nombor dekat belakang. Sebutannya hanya nombor. Biasa kita mesti tulis dekat belakang. Jadi C1 adalah 15. Jadi untuk persamaan yang kedua, kita ulangi langkah yang sama. Jadi A2 datang dari berkali bagi X, persamaan yang kedua. B2 datang dari berkali Y bagi persamaan yang kedua. C2 datang dari nombor. Jadi kita boleh gunakan kalkulator kita. Jadi langkah untuk kita gunakan kalkulator, kita perlu tekan mod sebanyak 3 kali sehingga kita jumpa EQN. Dekat EQN, kita tengok dia ada unknown. Unknown kita pilih nombor 2 sebab dekat sini melibatkan 2 pemboleh ubah. Sekarang kita key in kan A1 1, B1 C1 15, A2 3500, B2 800, C2 22.800. Jadi tekan equal sekali lagi, kita akan dapat nilai X sama dengan 4, nilai Y sama dengan 11. Sekarang kita tengok macam mana kalkulator jenis yang ES. Kalkulator jenis ES, kita perlu tekan mod. Tekan mod, kita akan dapati EQN. EQN tekan nombor 5. Jadi kita pilih 5. Seterusnya kita akan pilih 1, iaitu dia adalah dalam bentuk AS tambah BY sama dengan C. Kita key in kan bagi A1 sehingga C2. Kita key in kan nilai. Setelah kita key in kan semua, dia akan tunjukkan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 11. Teruskan dengan contoh soalan. Sebuah syarikat membayar gaji seorang pekerja mahir, iaitu pemboleh ubah X RM40 sehari, dan seorang pekerja tidak mahir Y RM25 sehari. Terdapat 15 orang pekerja dan jumlah gaji harian mereka ialah RM450. Carikan bilangan pekerja mahir dan bilangan pekerja tidak mahir. Langkah pertama, kita highlightkan apakah kehendak soalan. Kehendak soalan adalah carikan nilai X dan Y. Langkah kedua, bulatkan nombor dan pemboleh ubah. Kita ada 450, 25, 15, X, Y, dan 40. Sekarang dia melibatkan 2 pemboleh ubah. Kita lukiskan 2 ekor ladybug. Sudah kita lukis. Jadi kita isikan nombor dan pemboleh ubah dekat sini. Setiap ladybug ada XY, ada SY. Kita teruskan 40. Jadi 40 untuk X kita isi. 25 untuk Y kita isi bersama dengan pemboleh ubah Y. 15 untuk jumlah pekerjanya. Jadi 15 kita tulis dekat kepala dia. 15. Jumlah operasi tambah. Kita teruskan dengan yang 450 adalah jumlah gaji. Tulis dekat kepala bagi ladybug yang kedua. Seterusnya hubungannya adalah tambah. Okey, persamaan linear serentak yang sudah kita kenal pasti adalah X tambah Y sama dengan 15, 40X tambah 25Y sama dengan 450. Sekarang kita akan selesaikan persamaan linear serentak ini. Langkah pertama, kita semat ada tak mana-mana pemboleh ubah yang mempunyai perkalian yang sama. Tak ada perkalian yang sama, maka kita perlu ambil persamaan yang pertama, kita kali dengan negatif 40 supaya kita nak jadikan perkali dia sama dan tandanya berbeza.
kali dengan 40, persamaan pertama akan jadi negatif 40x tolak 40y sama dengan negatif 600. Setelah berkali x dia sama dan perlainan tanda, kita akan tambahkan operasi persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Jadi jawapannya negatif 15y sama dengan negatif 150 bahagi dengan negatif 15 bahagi dengan negatif 15 kiri dan kanan, y sama dengan 10. Teruskan, gantikan y sama dengan 10 dalam 1. Jadi x tambah y sama dengan 15, y ganti dengan 10, jadi x tambah 10 sama dengan 15. 10 pindah ke sebelah kanan, jadilah 15 tolak 10 sama dengan 5. Nilai x sama dengan 5, y sama dengan 10. Kita boleh gunakan kalkulator untuk simak jawapan. Langkah pertama, kita tekan EQN. Tekan EQN, pilih dua pemboleh ubah. Kita key-inkan nilai A, B dan C dia. A1 key-in 1, B1 key-in 1, C1 key-in 15. A2 key-in 40, B2 25, C2 450. Kita tekan equal, kita dapati nilai x 5, nilai y sama dengan 10. Kalkulator jenis yang ES, kita ulang, tekan mod, kita jumpa EQN, kita pilih EQN, kita pilih persamaan jenis yang pertama, kita key-inkan nilai A, B, C bagi persamaan pertama, A, B, C bagi persamaan yang kedua, tekan equal, kita akan dapat jawapan x sama dengan 5, y sama dengan 10 juga. Soalan seterusnya, harga sebuah petik RMX per biji, harga buah tembikai RMY per biji. Harga sebiji tembikai lebih mahal daripada harga sebiji petik. Dengan beza harganya antara tembikai dengan petik ialah RM8. Harga bagi tembikai adalah 3 kali ganda harga petik. Carikan nilai X dan Y. Dekat sini, kehendak soalannya adalah carikan nilai X dan Y. Langkah yang kedua, kita pulakan nombor dan pemboleh ubah. Pemboleh ubah X, Y, nombor 8 dan 3. Sekarang kita ada X dan Y, ada dua ekor ladybug kita lukis. SY kita tulis. Okey, kita mau isikan maklumat dekat sini. Maklumat yang pertama, dia katakan beza harga tembikai dengan petik adalah 8. Jadi 8 kita tulis dekat kepala ladybugnya. Seterusnya, beza kita tulis tolak. Sekarang kita perlu fikirkan, kita perlu X tolak Y ke Y tolak X. Kita semak, dia kata tembikai lebih mahal, jadi artinya tembikai adalah Y. Jadi kita nanti gunakan Y tolak X sama dengan 8. Kita teruskan pada maklumat yang seterusnya. Harga tembikai adalah 3 kali ganda harga petik. Jadi artinya 3 kali ganda petik. Jadi 3 bersama dengan pemboleh ubah X. Jadi hubungannya dekat sini adalah ialah. Jadi kita letak tanda sama dengan kepala dia, kita biarkan. Sekarang kita isikan Y tolak X sama dengan 8 untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 3X. Perhatikan dekat sini, persamaan linear serentak ini dia bukan tersusun, dia
Biasanya kalau tersusun mesti Y bersama dengan Y, X bersama dengan X, tulis secara menegak. Tapi sekarang nilai S dia bukan menegak. Jadi persamaan yang kedua ini yang luar biasa. Kita pindahkan 3X dari kanan ke kiri. Jadi negatif 3X. Sebelah kanan tinggal kosong. Sekarang kita perhatikan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ini sudah normal balik kan? Sekarang kita mau lakukan penyelesaiannya. Jadi kita dapati cikgu suka biasa lakukan operasi tambah. Itulah cikgu sengaja mau jadikan perkali dia berlawanan. Jadi cikgu persamaan yang pertama, cikgu tarakkan dia dengan negatif 1. Jadilah negatif Y tambah X sama dengan negatif 8. Sekarang Y perkalinya sudah berlainan tanda kan? Jadi kita barulah boleh tambah persamaan yang kedua tambah persamaan yang ketiga. Hasilnya pemboleh ubah Y tak ada lagi, pemboleh ubah X tinggal negatif 2. Jadi negatif 2X sama dengan negatif 8. Bahagi dengan negatif 2 kedua-dua belah. Jadi X sama dengan 4. Teruskan, gantikan X sama dengan 4 dalam persamaan yang pertama. Jadi Y tolak 4 sama dengan 8. Pindahkan negatif 4 ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Sudah kita selesaikan. Jadi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 12. Sekarang kita tengok contoh yang melibatkan soalan bentuk geometri ya. Kita tengok soalannya. Perimeter padan yang berbentuk segi 4 tepat adalah 58 meter. Jika beza panjang dan lebarnya adalah 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah berapa meter square? Dekat sini diminta carikan luas. Luas kita perlu panjang darab lebar. Dekat sini kita andaikan panjang X, lebar Y. Kita ambil maklumat yang pertama 58 meter. Jadi 58 meter ada kaitan dengan perimeter. Jadi macam mana kita nak carikan perimeter untuk segi 4 tepat? Kita perlu 2 kali ganda lebar tambah dengan 2 kali ganda panjang sama dengan 58. Jadi 2X tambah dengan 2Y sama dengan 58 untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 9 meter ini. 9 meter cakap tentang bezanya. Jadi beza panjang dan lebar adalah 9. Jadi kita letak X tolak Y sama dengan 9. Persamaan linear serentak sudah kita bentukkan. Semat, adakah dia tersusun? Tersusun. Adakah perkali dia nombor yang sama tanda berbeza? Tidak. Jadi persamaan yang kedua kita kali dengan negatif 2. Tujuannya untuk samakan perkali dan tanda berbeza bagi kedua-dua perkali. Jadi negatif 2X tambah 2Y sama dengan negatif 18. Hasil tambahnya jadilah 4Y sama dengan 40. Bahagi dengan 4 kedua-dua belah, jadi Y sama dengan 10. Teruskan, gantikan Y sama dengan 10 dalam persamaan yang kedua. Jadi kita gantikan X tolak 10 sama dengan 9, X sama dengan 9 tambah 10 sama dengan 19. Jadi luas adalah sama dengan panjang kali lebar. Panjang 19 kali dengan 10, lebarnya sama dengan 190 meter square. Kita boleh semak gunakan kalkulator. A, B, C bagi persamaan pertama, A, B, C bagi persamaan yang kedua. Jadi nilai S dia dan Y dia sudah boleh kita cari. Kita tengok contoh lain lagi.
Di sebuah balai raya terdapat 75 tempat parkir kenderaan yang terdiri daripada tempat parkir untuk kereta dan motosikal. Diberi jumlah keseluruhan roda kenderaan adalah 210. Jika kutipan parkir yang dikenakan terhadap kereta ialah RM5, motosikal RM2, kirakan jumlah kutipan yang boleh dikutip. Dekat sini, kehendak soalannya adalah jumlah kutipan bagi motosikal dan kereta. Kenderaan RM5, jadi kita 5X tambah dengan motosikal RM2, 2Y sama dengan berapa? Ini adalah kehendak soalan. Langkah kedua, kita bulatkan nombor. Jadi nombor yang dekat sini adalah 75, kereta adalah X, motosikal adalah Y. Katakan bilangan kereta ialah X, bilangan motosikal adalah Y. Dekat sini ada dua pemboleh ubah, kita lukiskan dua ekor letibak. Jadi kedua-dua sayapnya SY, SY. Sekarang kita isikan maklumat 75 untuk jumlah kenderaan. Jadi 75 isi dekat kepalanya, hubungannya adalah tambah. Ladybug yang kedua kita perlu isikan 210. Ini tentang roda. Jadi roda bagi kereta adalah 4 roda, jadi 4X. Motosikal 2 roda, jadi 2Y. Hubungannya adalah tambah. Jadi X tambah Y sama dengan 75. 4X tambah 2Y sama dengan 210. Perkali yang sama, kita semak. Kita dapati tak ada mana-mana pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. Jadi kita ambil perkali persamaan yang pertama supaya jadikan perkalinya bagi X adalah sama dan lawan tanda. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan tarak dengan negatif 4. Setelah kita tarak dengan negatif 4, persamaannya akan jadi negatif 4X tolak 4Y sama dengan negatif 300. Tambahkan persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Hasilnya bagi pemboleh ubah X sudah tak ada, Y masih tinggal negatif 2Y. Nombornya tinggal negatif 90. Bahagi dengan negatif 2 kedua-dua belah, hasilnya Y sama dengan 45. Gantikan Y sama dengan 45 dalam persamaan yang pertama. Jadi X tambah 45 sama dengan 75, X sama dengan 75, pindahkan 45, jadi tolak 45 sama dengan X sama dengan 30. Jadi kehendak soalan kita perlu selesaikan 5X iaitu tarak dengan 30 tambah dengan 2Y, Y 45 kali dengan 45 sama dengan 150 tambah 90, jawabannya sama dengan 240. Sekarang kita ambil satu contoh soalan tentang umur. Soalan ini, umur Sen adalah 7 tahun lebih tua daripada umur Ari. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapa umur masing-masing? Jadi kehendak soalan dekat sini adalah carikan nilai X dan nilai Y. Langkah yang kedua, kita perlu bulatkan nombor. Nombor yang ada dekat sini hanya dapat kita bulatkan 7 dan 43. Pemboleh ubahnya kita katakan umur Sen adalah X, umur Ari adalah Y. Melibatkan dua pemboleh ubah, 2 ekor ladybug kita lukis. Sayapnya XY, XY. Kita mula dengan yang nombor 7 ini. Apa kaitan dengan 7 ini? Jadi 7 ini akan tulis bersama dengan pemboleh ubah Y. Jadi 7 tahun lebih tua, artinya kita perlu tambah 7. Jadi Y tambah 7. Jadi hubungannya dekat sini adalah tanda sama dengan. Ingat, kalau tanda sama dengan, kepalanya tidak tulis apa-apa. Persamaan yang kedua, kita tengok ladybug yang kedua ada kaitan dengan nombor 43.
43 ini melipatkan jumlah umur. Jadi X tambah Y sama dengan 43. Kita isikan persamaan linearnya. X sama dengan Y tambah 7 untuk persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 43. Jadi kita dapati persamaan yang pertama, Y dia bukan tulis dekat sebelah kiri. Jadi kita perlu pindahkan Y pergi ke sebelah kiri. Jadi X tolak Y sama dengan 7. Jadikan persamaan yang kedua. Sekarang kita cuba semak antara kedua-dua pemboleh ubah X dan Y ini. Kita dapati pemboleh ubah Y mempunyai perkali yang sama dan tanda dia berbeza. Jadi kita tidak perlu lakukan apa-apa penterapan. Kita teruskan dengan operasi tambah. Jadi persamaan yang pertama tambah dengan persamaan yang kedua. Pemboleh ubahnya, pemboleh ubah X tinggal 2X. Nombornya jadi 50. Jadi 2X kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, bagi kedua-dua belah. Jadi X sama dengan 25. Teruskan, gantikan nilai X sama dengan 25 dalam persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 43. Kita gantikan nilai X 25. Jadi Y sama dengan 43 tolak 25, Y sama dengan 18. Jadi X sama dengan 25, Y sama dengan 18. Sekarang kita tengok contoh yang melipatkan nombor. Beza dua nombor adalah 10. Jika nombor pertama dikali dengan 2 dan hasilnya adalah 3 kurangnya dari bilangan nombor yang kedua, salah satu nombor tersebut adalah, jadi kehendak soalan adalah salah satu nombor. Jadi kita katakan nombor pertama X, nombor yang kedua Y. Pulakan nombor. Jadi nombor yang ada kaitan ada 10, ada 2, ada 3. Apa kaitan dengan 10 ini? 10 ini melipatkan perkataan beza. Soalan ini cakap tentang dua pemboleh ubah. Jadi dua ledibat kita lukis sayapnya SY. Seterusnya isikan 10 kepada ledibat yang pertama. Hubungannya adalah tolak. Jadi sekarang ini X tolak Y ke Y tolak X. Kita perlu perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dia bagikan maklumat. Dia kata nombor pertama perlu dikali dengan 2, barulah hasilnya akan 3 kurang bagi nombor yang kedua. Jadi dekat sini nombor Y lebih besar berbandingkan dengan nombor X. Jadi kita akan Y tolak X sama dengan 10. Persamaan yang kedua, macam mana kita nak bentukkan persamaan yang kedua? Kita tengok maklumat yang dekat sini. Dia kata nombor pertama dikali dengan 2. Jadi kita letak 2X. Hasilnya adalah 3 kurang. Jadi kita letak Y tolak 3. Jadi sama dengan letak di tengah-tengah sini. Kepalanya kita tidak perlu tuliskan apa-apa. Jadi persamaan sudah kita dapat bentukkan. Jadi persamaan pertama Y tolak X sama dengan 10. Persamaan yang kedua 2X sama dengan Y tolak 3. Persamaan pertama sudah dalam keadaan, tapi persamaan yang kedua belum dalam keadaan lagi. Jadi kita perlu pindahkan Y ke depan. Jadi tolak Y tambah 2X sama dengan negatif 3. Sekarang kita semak persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini. Kita dapati pemboleh ubah Y mempunyai perkali yang sama dan tanda berbeza. Jadi kita boleh terus lakukan operasi tambah antara kedua-dua persamaan ini. Jadi persamaan pertama tambah dengan persamaan yang kedua. Pemboleh ubah Y sudah hapus. Pemboleh ubah X akan tinggal 1X sama dengan 10 tambah negatif 3 sama dengan 7. Jadi gantikan nilai X sama dengan 7 dalam persamaan yang pertama. Jadi Y tolak 7 sama dengan 10. Y sama dengan 10 tambah 7. Y sama dengan 17. Jadi salah satu nombornya sama ada 7 ataupun 17.
Sekarang kita alih ke contoh yang seterusnya. Harga 7 kg gula dan 2 kg telur adalah RM105. Sedangkan harga 5 kg gula dan 2 kg telur adalah RM83. Carikan harga 3 kg telur dan 1 kg gula. Soalan ini kehendaknya adalah 3Y tambah X. Kita andaikan, katakan harga untuk gula. Gula adalah X, harga untuk telur adalah Y. Jadi kehendak soalan ini adalah 3Y tambah X berapa? Sekarang kita pulakan nombor. Nombor yang ada kaitan ada 7, 2, 105, 5, 2 dan 83. Melipatkan 2 pun boleh ubah. 2 ekor ladybug kita lukis. XY kita tulis. 105 untuk jumlah. Jadi 7 bersama dengan pemboleh ubah X, 2 bersama dengan pemboleh ubah Y. Hubungannya adalah jumlah, kita tambah. Ini persamaan pertama. Ladybug yang kedua melipatkan nombor 83. 83 melipatkan 5 gula, jadi 5X. 2 kg telur, 2Y. Jadi 5X tambah 2Y sama dengan 83. Sekarang kita susunkan kedua-dua persamaan ini. Kedua-dua persamaan linear ini kita dapati mempunyai pemboleh ubah Y yang berkalinya sama, tapi tanda dia sama juga. Kita nak tanda yang berbeza, barulah kita boleh lakukan operasi tambah bagi kedua-dua persamaan ini. Jadi kita persamaan yang pertama ini kita ambil, kita tarakkan dia dengan negatif 1. Jadi negatif 7X tolak 2Y sama dengan negatif 105. Kita lakukan operasi tambah bagi persamaan kedua dan persamaan ketiga. Hasil tambahnya adalah negatif 2X sama dengan negatif 22. Bahagikan dengan negatif 2 kedua-dua belah. Jadi hasilnya X sama dengan 11. Gantikan X sama dengan 11 dalam persamaan pertama. 7 kali dengan 11 tambah dengan 2Y sama dengan 105. 2Y sama dengan 105 tolak dengan 77. Hasilnya 28. Bahagikan 2 bagi kedua-dua belah. Jadi Y sama dengan 14. Maka 3Y tambah X sudah boleh kita cari. 3 kali dengan 14 tambah dengan 11 sama dengan RM53. Sekarang kita teruskan kepada soalan ni. Dia memberi 2 biji kuih A, 3 biji kuih B dengan harga RM14. Meti membeli 3 biji kuih A dan 4 biji kuih B dengan harganya RM19,5. Jika Nova dia memberi 1 biji kuih A, 1 biji kuih B, kemudian dia membayar sebanyak RM10, maka berapa pulangan bagi duit Nova? Kehendak soalan ini kita perlu carikan jumlah harga bagi sebiji kuih A dan sebiji kuih B. Seterusnya kita perlu cari baki setelah kita bayar RM10. Jadi kita perlu buat 10 tolak X tolak Y sama dengan berapa? Kita katakan kuih A adalah X, kuih B adalah Y. Kita pulakan nombor, ada 2, 3, 14, 3, 4 dan RM19,5. Jadi dekat sini melipatkan 2 pemboleh ubah. 2 ekor ladybug kita lukis. Seterusnya kita pasangkan nombor dia. 2 biji kuih A, jadi 2X. 3 biji kuih Y, 3Y. Jumlah harganya 14, tulis dekat kepalanya. Teruskan 3 biji kuih A, 3X. 4 biji kuih B, 4Y. Jadi RM19,5 jumlahnya, tulis dekat kepalanya, RM19,5. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 14. 2X tambah 4Y sama dengan RM19,5. Kita semak kedua-dua persamaan ini
langsung tak ada mana-mana pun boleh ubahnya, mempunyai pekalinya yang sama. Jadi kita untuk keadaan ini lakukan penterapan supaya boleh samakan pekalinya. Jadi persamaan yang pertama, 2 akan kali dengan 3 jadi 6. Jadi 3 ini akan kali dengan 2 pula supaya jadikan 6. Jadi persamaan yang pertama kita kali dengan 3. Jadi 6x tambah 9y sama dengan 42. Persamaan yang kedua pula kita akan kali dengan pekali yang ada dekat persamaan pertama, iaitu kali dengan 2. Jadi 3 kali dengan 2. Tapi kita nak pekalinya adalah berlawanan. Jadi kita kali dengan negatif 2. Jadi persamaan yang kedua kali dengan negatif 2. Jadi negatif 6x tolak 8y sama dengan negatif 39. Ini persamaan yang keempat. Sekarang barulah kita boleh tambahkan kedua-dua persamaan ini. 3 tambah dengan 4, jadi y sama dengan 3. Gantikan y sama dengan 3 dalam persamaan pertama. Jadi 2x tambah dengan 3 kali 3 sama dengan 14. 2x sama dengan 14 tolak 9. 2x sama dengan 5. Bahagi dengan 2 kedua-dua belah. Jadi x sama dengan RM2,5. Maka bagi duit yang pulangannya adalah 10 tolak dengan 3 untuk kuih A, tolak dengan RM2,5 untuk kuih B, bersamaan dengan RM4,5. Soalan seterusnya, harga 2 buku dan 3 pensel adalah RM8,75. Sedangkan harga 3 buah buku dan 2 batang pensel adalah RM10. Harga 4 buku dan 4 pensel adalah berapa? Jadi kehendak soalannya adalah carikan 4x tambah 5y. Soalan ini melibatkan 2 pun boleh ubah. 2 lipat kita lukis. Kita gantikan 2 bersama dengan x, 2x. 3 bersama dengan y, 3y. Jumlahnya RM8,75. Jadi kita tulis dekat kepalanya RM8,75. Hubungannya tambah. Seterusnya 3 buku, jadi 3x. 3 untuk y, 2y. Jumlahnya operasi tambah adalah 10. 10 tulis dekat kepalanya. Jadi kedua-dua persamaan ini sudah kita bentukkan. Kita dapati macam case tadi juga tak ada boleh ubah yang mempunyai pekalian yang sama. Jadi kita perlu persamaan yang pertama kali dengan 3, persamaan kedua kali dengan negatif 2. Jadi kali dengan 3, persamaan pertama sudah kita. Hasil darabnya adalah seperti berikut. Perkali yang kedua kali dengan negatif 2 adalah negatif 6s tolak 4y sama dengan negatif 20. Kita tambahkan kedua-dua operasinya, jadilah hasilnya 5y sama dengan 6,25. Bahagi dengan 5 kedua-dua belah, jadi y sama dengan 1,25. Gantikan y sama dengan 1,25 dalam persamaan pertama. Jadi 2x tambah 3 kali dengan 1,25, hasilnya sama dengan 8,75. Jadi 2x sama dengan 8,75 tolak dengan 3,75 bahagi dengan 2 kedua-dua belah. Jadi hasilnya x sama dengan RM2,5. Maka 4x tambah 5y boleh kita gantikan nilai x yang sudah kita cari dan nilai y yang sudah kita cari. Hasilnya RM16,20. Okey, soalan ini melibatkan jenis baju. Ada baju kurung, ada baju kebaya. Jadi bilangan bagi pakaian baju kurung adalah x helai, baju kebaya adalah y helai. Upah untuk bagi baju kurung RM30, baju kebaya RM35. Jumlah timbahan pakaian yang diterima adalah 5 pasang. Dia menerima upah sebanyak RM160. Hitungkan nilai x dan y. Soalan ini kehendak soalannya adalah x dan carikan nilai x dan nilai y. Soalan ini melibatkan 2 ladybuck. Jadi 2 ladybuck ini kita lukiskan. 2 ladybuck akan kita lukiskan. Jadi kita semak nombor dia 5
Apakah hubungan antara X dan Y dia? X dan Y-nya adalah tambah. 160 tentang gaji dia. Jadi upah bagi X, kita padankan dia dengan X. Untuk 35 padankan dengan Y. Hasil jumlahnya adalah 160. Kita bentukkan dua persamaan. Kedua-dua persamaan linear, dapati kita perlu tarakkan persamaan yang pertama kalikan dengan negatif 30 supaya boleh jadikan perkali X adalah sama dan lawan tambah. Jadi hasil tambah 2 dan 3 akan jadi 5Y sama dengan 10. Bahagi dengan 5 kedua-dua belah, jadi Y sama dengan 2. Gantikan Y sama dengan 2 dalam persamaan pertama. X tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Kita teruskan kepada soalan tahun lepas yang seterusnya. Ini jauh juga lebih kurang sama seperti contoh tadi. Kita ada jumlah bayarannya. Seterusnya berdasarkan kedua-dua maklumat ini, kita bentukkan dua ladybug-nya. Jadi ladybug-nya ada 3X tambah 5Y sama dengan jumlahnya 29. Satu lagi 2X tambah Y sama dengan 17. Kedua-dua persamaan sudah kita bentukkan. Kita dapati persamaan yang kedua, kita boleh kalikan dia dengan negatif 5 supaya samakan perkali Y-nya dan tanda dia berbeza. Jadi persamaan yang kedua, jadi negatif 10X tolak 5Y sama dengan negatif 85. Jadi persamaan yang ketiga ini bolehlah kita tambah dengan persamaan yang pertama. Jadi hasil tambahnya tinggal negatif 7X sama dengan negatif 56. Bahagi dengan negatif 7 kedua-dua belah, jadi X sama dengan 8. Gantikan nilai X sama dengan 8, dapatlah nilai Y sama dengan 1. Sekian sahaja untuk perbincangan video kita hari ini. Sekian, terima kasih.